Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Awani Pagi, dan hari ini sebenarnya cukup istimewa. Kita nak membincangkan sedikit mengenai industri bola sepak dalam negara kita, dan kita tahu sukan bola sepak ini adalah sukan rakyat, sukan yang mempunyai penonton ataupun jumlah peminatnya yang paling ramai sekali dalam negara ini. Dan justru itu sebenarnya akses kepada perlawanan itu sebenarnya sangat penting dan perlu diberikan kepada penonton, dan ia perlu dipelbagaikan melalui pelbagai platform yang ada. Dan sebelum ini kalau kita lihat Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengumumkan stesen televisyen Astro dan radio televisyen Malaysia RTM selaku rakan penyiar rasmi Liga Malaysia Liga M 2023, dan kolaborasi selama 3 tahun itu bermula pada tahun 2023 iaitu tahun ini sehingga 2025 sebagai penyiar rasmi untuk semua pertandingan Liga Malaysia. Dan ia meliputi perlawanan Subangsih iaitu Piala Sultan Haji Ahmad Shah, begitu juga dengan Liga Super, Piala FA dan juga Piala Malaysia. Dan ia pastinya sedikit sebanyak dapat menambahkan lagi kemeriahan musim baru Liga M 2023 yang akan bermula pada 24 Februari ini dengan aksi pembuka tirai perlawanan Sumbangsi di antara Johor Darul Takzim JDT akan menentang Terengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim. Dan sebenarnya untuk cakap mengenai isu Liga Bola Sepak Malaysia ini, isu dan juga isu penyiaran ini, dan pastinya kami bawakan secara eksklusif Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan di studio Awani Pagi pada jam ini untuk kita membincangkan mengenai isu ini. Assalamualaikum Dato'. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Awani Pagi pada jam ini. Mungkin Datuk dapat ceritakan pertama sekali, mungkin kita ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada MFL sendiri kerana telah memilih Astro sebagai salah satu stesen penyiar rasmi Liga M pada tahun ini. Mengapa sebenarnya pemilihan rakan penyiar untuk secara langsung perlawanan amat penting untuk pembangunan Liga Malaysia ini? Terima kasih Saudara Hafiz ya. Banyak kepada Awani lah yang dah menjemput saya pada pagi ini bersama dengan rakan yang lain. Pentingnya penyiaran ni Hafiz ya, untuk kita memastikan Liga ni, Liga Malaysia ni dalam keadaan yang katakan bermutu bermutu, malah ia dari segi nilai komersialnya tinggi. Penyiaran itu penting. Sebab melalui penyiaran ini penyokong penonton akan dapat melihat perlawanan Liga Bola Sepak seperti kita tengok EPL, La Liga sebagainya ya, dengan keadaan yang amat baik kan. Jadi Liga Malaysia ni kena ke arah itu. Ya, bila ke arah itu, dan terima kasih Astro lah ya kerana bersama dengan MFL ketika ini. Jadi kita dapat rasakan bahawa Astro ni akan dapat memberikan kepuasan itu kepada para penonton kita melalui pengalaman ya, di peringkat antarabangsa sebagainya, dalam acara sukan sebagainya yang telah ditunjukkan oleh Astro selama ini. Jadi ini satu perkara yang akan meningkatkan nilai ataupun komersial Liga Malaysia sendiri. Malah kita lihat banyak tempat ya, mana je liga ke sukan ke, dia akan memastikan penyiaran manakah yang terbaik ya untuk mereka pergi bersama, bekerjasama dengan sama lain. Maka alhamdulillah pada hari ini MFL bersama dengan Astro, dan saya selaku Presiden MFL mengharapkan ya, begitu juga Astro macam kata mengharapkan ia akan terjadi pada musim Liga Malaysia tahun 2023 ini satu perubahan yang ketara dari segi penyiaran itu sendiri. Ya, pastinya kami akan menyampaikan dengan yang terbaik untuk penonton-penonton Liga Malaysia ini. Dan seterusnya Datuk, kalau kita lihat sebelum ini MFL telah pun mengambil langkah untuk melakukan pengstrukturan semula Liga Malaysia bermula pada musim ini 2023 ini. Bagaimana sebenarnya ia dapat membantu MFL untuk meningkatkan nilai komersial Liga Malaysia itu sendiri, Datuk? Ya, memang kita telah berbincang ya, saya dengan Stewart selaku Ketua Pegawai Eksekutif MFL berbincang pada awal tahun 2022 ya, selepas Covid melanda negara kita ya, di mana 2020 Liga separuh, Malaysia Cup tak habis dan sebagainya, dan keadaan kelab yang agak sukar ketika itu. Maka saya katakan kepada Stewart, kita harus mencari satu jalan lain. Kita kena reboot dan reset semula MFL ni segi struktur ataupun liga macam. Jadi kita buat. Itu sebabnya tidak ada Liga Premier. Ya, kita hanya ada satu Liga, Liga Super. Yang mana ketika ini ada 14 pasukan yang akan bertanding Liga Super. Jadi kita buat itu bukan saja-saja ya. Dan kita telah pun membentangkan ini kepada rakan kongsi, iaitu kelab-kelab yang terlibat mengambil bahagian dalam Liga Malaysia. Dan mereka semua bersetuju. Sebabnya bila anda katakan jual goreng pisang sebagainya, tak betul. Ya, sebabnya kita
telah mendapat persetujuan semua rekan kongsi dan mereka melihat sendiri hala tuju kita dalam Liga Malaysia ini, ke mana kita nak bawa. Sebab kelab ini berpandu kepada MFL. Kalau MFL tidak ada hala tuju, pergi ke dinding lah, habis. Ya. Jadi kita mesti ada ruang yang lebih luas lagi. Jadi sebabnya pensurusan semula itu, kita buat tambah lagi nilainya dengan mengadakan Liga Simpanan ya sebelum ini, dan kita panggil sekarang ni Liga Piala MFL. Bawah 23 tahun, khusus untuk pembangunan. Menyediakan pemain pelapis, bukan untuk MFL. Ya, tapi untuk kelab dan juga mungkin untuk pasukan Harimau Malaya, iaitu negara. Ya, yang sekarang ni alhamdulillah layak ke final Piala Asia pada tahun depan. Dan ini satu perkara-perkara yang bukan kita harap saja FM yang buat, tapi MFL cuma membantu yang mana boleh untuk bersama FM ya, pembangunan bersepak di negara kita. Dan Datuk bercakap mengenai pensuruhan semula, katanya akan bermula pada musim kali ini iaitu 2023 ini, dan kalau kita lihat juga sebenarnya sebagai penyiar, kami sebagai Astro ini, bagaimana sebenarnya kami ini boleh membantu dari sudut menjayakan proses pensuruhan semula bagi Liga Malaysia ini sebenarnya. Ya, Astro ni itu sebabnya MFL bersetuju bersama Astro ya, alhamdulillah. Sebab Astro ni satu badan penyiar yang katakan pada hari ini tidak ada saingan lah di negara kita, sebab ditubuhkan pada 1996 kan dengan Satellite TV dan sebagainya. Ia satu perkara yang tak ada orang lain buat dah ya. Jadi bila Liga Malaysia ni bersama Astro dengan pengalaman yang ada di peringkat antarabangsa yang saya kata, kita MFL sudah yakin bahawa Astro akan membuat ini kepada Liga Malaysia kita. Dan nilai mutunya akan naik ya. Jadi kita harapkan ini akan lebih lagi apabila kita menstruktur pula perlawanan musim ini ada main petang. 5:15 petang di Semenanjung, 4:30 petang di Sabahan Sarawak. Dan ini dapat diatasi apabila Astro ni ada saluran sukannya tersendiri dan orang dapat menonton ya. Kalau mungkin penyiar lain mungkin tak ada penyiaran mengatakan tak boleh main petang sebagainya. Tapi Astro ada ini, dan itu kelebihan salah satu lah di Astro ni. Banyak lagi kelebihan, dan kita harap kelebihan-kelebihan itu akan diperterjemahkan dalam Liga Malaysia pada musim ketiga ini. Ya, baik, itu sedikitlah cerita mengenai pensuduran semula dan bagaimana kami sebagai Astro, sebagai penyiar rasmi ini akan menjalankan tanggungjawab kami untuk memberikan yang terbaik kepada penonton-penonton, terutama dari segi siaran dan sebagainya. Tapi kalau kita nak menjejak kembali episod-episod yang lalu, di mana sebelum ini kalau kita lihat disebabkan oleh COVID-19 ya, negara teruk dilanda dengan pandemik dan sebagainya, dan saya pasti juga industri sukan termasuk industri bola sepak ini turut terkesan. Bagaimana Datuk melihat kepada perkembangan Liga Malaysia pada ketika ini, sebelum pandemik dan selepas pandemik ini bagaimana sebenarnya? Sebelum pandemik, di masa pandemik ya, hanya satu sukan yang berjalan ketika itu, iaitu Liga Malaysia. Sukan lain tak boleh ya, sebab kita merayu kerajaan. Sebab Liga Malaysia ini adalah merupakan satu industri. Kita bercakap tentang ratusan juta ringgit yang terlibat dalam industri bola sepak Liga Malaysia ini. Sebabnya kita ketika itu Datuk Amidian selaku Presiden MFL dan saya CEO, seboleh-bolehnya tidak mahu ditutup Liga Malaysia ketika itu, dan akhirnya berjaya. Liga 1.5 saja, boleh cakap hanya permainan 16 pasukan saja, lepas itu tak dibenarkan lagi. Alhamdulillah pada tahun 2021 ia jalan dengan baik walaupun penonton tak stadium, dan selepas itu 2022 penonton masuk, dan ini mengembalikan semula ya, kemeriahan bola sepak di peringkat negara. Kerana itu pada kali ini ya, kita lihat bahawa kehadiran penyokong itu penting di peringkat stadium. Itu merupakan sumber kewangan kelab ya. Malah kita juga berharap tidak lagi berlaku COVID-19 dan ini akan dapat berjalan dengan baiknya. Ya. Jadi kemeriahan itu akan dapat dirasai bukan saja oleh para penyokong, malah saya MFL sendiri, malah Astro selaku badan penyiar akan
merasai kemeriahan ini, dan ini merupakan satu perkembangan yang baiklah dalam negara Malaysia, insyaAllah. Ya, baik Datuk. Kita dah cakap juga mengenai selepas pandemik ini bagaimana agaknya industri bola sepak dapat subur kembali disebabkan oleh mungkin pelbagai sekatan telah pun ditarik balik dan sebagainya. Dan kami juga nak minta sedikit pandangan daripada Datuk lah, dan juga sebenarnya apa agaknya harapan Datuk mengenai kolaborasi Astro dan juga MFL ini serta perjalanan Liga Malaysia untuk musim 2023 ini, Datuk. Dia bukan harapan saya saja, malah harapan semualah. Dia peringkat MFL, mungkin peringkat para penyokong dan penonton bola sepak di peringkat negara kita, bahawa kolaborasi antara Astro dan MFL ini akan dapat mempertingkatkan lagi nilai komersialnya, yang mana nilai komersial meningkat, ia mendapat pulangan juga kepada kelab, membantu kelab. Maksud saya itu dari segi sponsor dia, malah apabila penyiaran yang dibuat oleh Astro ini akan menambah mutu lagi nilai, maka gambar cantik, gambar very clear dan sebagainya, ini akan membuatkan Liga Malaysia itu liga yang disegani lah. Kalau bukan di peringkat Asia, mungkin di peringkat ASEAN dari segi broadcast, live TV dan sebagainya. Dan ini akan membawa satu dimensi yang baru kepada Liga Malaysia. Dan itu yang kita harapkan sebenarnya. Malah Astro akan cuba buat sampai mungkin, saya percaya, untuk memastikan bahawa kelancaran penyiaran malah MFL juga akan memastikan, dan saya dengan Stuart dah pun memastikan bahawa semua kaki tangan di peringkat MFL bersiap sedia bersama Astro dalam menentukan kejayaan. Untuk musim pertama ini, sudah tentu nanti kita ada hiccup, itu biasa peringkat pembulaan. Tapi kalau boleh, jangan ada. Itu yang kita harapkan. Baik, besar harapan daripada Presiden MFL sendiri, Dato' Abdul Ghani Hassan, atas penyiar rasmi bagi Liga M ini ataupun bagi MFL ini sendiri. Dan kalau kita lihat juga, kami sebagai Astro juga turut berbangga kerana dipilih sebagai penyiar rasmi pada kali ini, dan juga akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kepuasan kepada penonton-penonton semua dari sudut laporan yang kami bawakan, begitu juga dengan perlawanan secara langsung yang akan kami bawakan. Dan difahamkan Liga M ataupun musim baru Liga M 2023 akan bermula pada 24 Februari depan dengan aksi pembuka tirai perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT menentang Terengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi sama-sama kita menyaksikan nanti perlawanan itu pada 24 Februari nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dato' Abdul Ghani Hassan kerana sudi bersama dengan kita berkongsi sedikit mengenai Liga Malaysia sebentar tadi. Dan sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.